Assalamualaikum. Saya Muhammad Amir Salahuddin bin Osman, nombor matrik 299579. Hari ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan membentangkan pengenalan dan latar belakang. Pengenalan. Negara dunia ketiga merupakan negara yang tidak tergolong dalam kalangan negara dunia pertama dan negara dunia kedua, iaitu negara yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak semasa Perang Dingin. Menurut Alfred Solvay, 1952, istilah dunia ketiga diambil kerana negara-negara tersebut bukan negara barat ataupun anggota Persekutuan Soviet, iaitu Soviet Union. Negara-negara yang miskin tetapi sedang membangun turut merupakan negara dunia ketiga. Amerika Selatan, Afrika, Oceania dan Asia merupakan benua yang paling banyak negaranya menjadi negara dunia ketiga. Sebagai contoh, negara di Afrika yang menjadi negara dunia ketiga adalah negara Zimbabwe. Zimbabwe merupakan negara yang diambil sebagai negara dunia ketiga dalam kajian yang kami jalankan. Latar belakang. Zimbabwe merupakan sebuah negara di benua Afrika di mana Zimbabwe terletak bersebelahan dengan Zambia di bahagian utara, bersebelahan dengan Afrika Selatan di bahagian selatan, bersebelahan dengan Mozambik di bahagian timur, dan bersebelahan dengan Botswana di bahagian barat. Ibu negara Zimbabwe adalah kota Harare. Sebelum dinamakan sebagai Zimbabwe, Zimbabwe dikenali sebagai Rhodesia Selatan pada 1898, Rhodesia pada 1965 dan Zimbabwe Rhodesia pada 1979. Zimbabwe memperoleh kemerdekaan pada 18 April 1980 setelah lama dijajah oleh Inggeris. Zimbabwe menyertai pertubuhan dunia seperti negara-negara Commonwealth, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, dan Pertubuhan Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB iaitu UNESCO. Zimbabwe adalah negara yang menjalankan pemerintahan secara republik, iaitu negara yang diketuai oleh presiden. Dari segi ekonomi, Zimbabwe mengalami hyperinflasi sehingga 231 juta peratus yang disebabkan oleh Bank Sentral Zimbabwe, di mana bank tersebut mencetak wang dengan banyak untuk menampung bajet negaranya. Susulan daripada itu, dolar Zimbabwe telah susut nilai secara drastik, di mana $1 Amerika bersamaan dengan 300 bilion dolar Zimbabwe. Oleh kerana Zimbabwe mengalami masalah ekonomi, Zimbabwe telah menjadi salah sebuah negara dunia ketiga atau negara membangun. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya akan dilakukan oleh rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaidin bin Muhammad Nizam, nombor matrik 299896. Isu dan masalah di negara Zimbabwe ada dari segi ekonomi adalah hyperinflasi yang teruk. Apa itu hyperinflasi? Hyperinflasi ini merujuk pada kadar inflasi suatu negara melebihi 50% pada bulan tersebut. Sebenarnya, krisis ekonomi hyperinflasi yang dialami oleh negara Zimbabwe sudah agak lama dirasai oleh mereka. Ini berlaku disebabkan negara Zimbabwe memerlukan wang yang banyak untuk pelbagai tujuan. Oleh itu, akibat daripada tujuan seperti peperangan atau konflik yang lain, berlaku hyperinflasi pada ketika itu dan tidak boleh dikawal dengan baik. Kenaikan inflasi yang mendadak menyebabkan jumlah perberhentian pekerja sehingga kadar pengangguran melonjak. Oleh hal yang dikatakan demikian, tidak hairanlah hyperinflasi berlaku di negara Zimbabwe merupakan isu dan masalah utama bagi negara tersebut. Isu dan masalah yang kedua adalah perniagaan tidak dapat dijalankan dengan baik. Negara Zimbabwe ketiadaan pinjaman kredit untuk menjalankan perniagaan menyebabkan penduduk di negara itu sendiri lebih gemar kepada sistem barter daripada wang. Bagi mereka, wang tidak ada makna lagi jika harga barang terus melambung naik setiap masa. Tidak hairanlah, ramai orang menggunakan sistem barter untuk memenuhi setiap masa. Oleh itu, disebabkan masalah ini, negara Zimbabwe merupakan negara pertama yang menggunakan 9 mata wang. Selain daripada isu ekonomi, Zimbabwe juga mempunyai masalah dalam aspek sosial, iaitu sukar untuk mendapatkan bekalan air bersih. Di negara Zimbabwe, keadaan cuaca yang kering dan panas sukar untuk mendapatkan bekalan air, sehingga rakyat mereka terpaksa berbaris berjam-jam untuk dapatkan air yang bersih. Oleh itu, masalah yang dihadapi oleh negara Zimbabwe mengakibatkan kira-kira 5.5 juta orang terjejas oleh kemarau di bandar-bandar utama Zimbabwe. Seterusnya, untuk isu dan masalah yang lain, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya untuk menghuraikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman dan ialah Kasas, dan nombor matrik saya ialah 299719. Kini saya akan menyambung semula pembincangan berkaitan isu dan masalah yang berlaku di negara Zimbabwe. Yang pertama, dari segi sosial, iaitu krisis kelaparan yang semakin meningkat, di mana krisis ini berlaku disebabkan oleh masalah ekonomi yang teruk di negara tersebut, menyebabkan masyarakat mereka ketiadaan wang untuk membeli sebarang makanan. Mereka juga tidak memperoleh hasil daripada tanaman mereka kerana keadaan cuaca yang sangat panas di negara tersebut. Mereka hanya mampu mengharapkan makanan daripada kempen pemberian makanan. Masalah ini juga menyebabkan masyarakat mereka mengalami pelbagai penyakit, terutama penyakit yang berkaitan kekurangan zat makanan, dan masalah ini juga menyebabkan kadar kematian di negara tersebut meningkat. Seterusnya, dari segi infrastruktur, di mana negara Zimbabwe mengalami masalah infrastruktur yang tidak begitu baik di negara mereka. Hal ini disebabkan oleh kekurangan tanah yang sesuai untuk dijadikan kawasan pertempatan dan pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat di negara tersebut tidak memiliki kemudahan yang dapat membantu hidup mereka, seperti kemudahan hospital, menara bercawang dan juga pusat kerajaan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses maklumat berkaitan isu semasa, dan mereka juga memiliki kekurangan tempat untuk merujuk dan memohon pertolongan daripada pelbagai latar masyarakat. Akhir sekali, sistem pengangkutan dan perhubungan yang teruk menjadi isu dan masalah di negara Zimbabwe, di mana keadaan jalan di sana tidak begitu baik, seperti berlubang serta rosak akibat daripada tanah runtuh. Hal ini menyebabkan kesukaran pergerakan oleh masyarakat di sana untuk mencari sumber makanan, serta menyebabkan pengangkutan yang membawa sumber makanan daripada luar ke kawasan tersebut tersekat. Dengan keadaan jalan di sana yang begitu teruk, hal ini boleh menyebabkan kadar kematian dan kemalangan meningkat. Untuk menyelesaikan isu dan masalah di atas, kami telah mencadangkan teori pembangunan mampan dan teori modernisasi. Okey, saya akan beritahu teori pembangunan mampan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Pembangunan mampan ialah cara pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara Zimbabwe, kami telah menggunakan 3 daripada 17 sasaran pembangunan mampan. Kami telah mengambil 3 daripada 17 sasaran dalam pembangunan mampan, iaitu yang pertama, pembangunan mampan yang ke-6 berkaitan air bersih dan sanitasi. Sasaran ini dibuat supaya air dapat dinikmati dan mencukupi bagi menampung manusia di muka bumi ini. Air adalah penting dalam kehidupan di muka bumi. Makna sanitasi pula adalah sistem kawalan kebersihan awam seperti sistem kubahan dan limpahan. Bagi masalah yang dihadapi oleh negara Zimbabwe, pihak kerajaan perlu bertanggungjawab melambung dalam penyelidikan dan pembangunan air bersih. Seperti yang kita tahu, Zimbabwe adalah negara yang beriklim panas yang menyebabkan tabungan air menyusut. Secara lebih terperinci, air kubahan penduduk Zimbabwe dapat dikita semula untuk dijadikan air bersih yang dapat diminum tanpa ragu-ragu. Kita boleh melihat bahawa di Malaysia terdapat beberapa syarikat swasta atau syarikat awutan kerajaan GLC seperti Syabas, Indowater, Alam Flora dan sebagainya yang mengurus bekalan air, sisa kubahan dan pembuangan sampah. Ia dapat mengurangkan masalah bekalan air yang tidak mencukupi dalam kalangan penduduk Zimbabwe. Yang kedua iaitu sifar kelaparan yang dapat menyelesaikan masalah di negara Zimbabwe. Okey, tujuan sifar kelaparan ini adalah untuk mencapai sasaran jaminan makanan dan pemakanan yang lebih baik, mengurangkan kelaparan dan mewujudkan pertanian lestari. Terdapat beberapa langkah yang sesuai dalam sasaran kedua ini, iaitu meningkatkan produktiviti pertanian. Hal ini dapat membantu mengurangkan masalah kelaparan yang dihadapi oleh penduduk Zimbabwe. Pihak kerajaan Zimbabwe boleh mengadakan satu program untuk membangunkan sektor pertanian di negara itu. Kerajaan boleh menawarkan benih atau baja secara percuma untuk permulaan kepada petani.
Seterusnya, dalam sasaran ke-13 pembangunan mampan, penduduk Zimbabwe perlu membina pengetahuan dan kapasiti untuk memenuhi perubahan iklim. Contohnya membuat hujan buatan. Dengan adanya pengetahuan dalam diri masyarakat Zimbabwe, mereka boleh melakukan pembenihan awan yang merupakan satu proses untuk mempercepatkan penurunan hujan. Oleh itu, keberangkalian masalah kemarau di Zimbabwe akan berkurangan. Masalah dan isu dan masalah yang berlaku di Zimbabwe dapat diselesaikan. Teori modernisasi ialah peningkatan teori yang berkaitan dengan transformasi masyarakat daripada keadaan tradisional kepada keadaan moden. Beberapa aspek utama teori modernisasi melibatkan proses transformasi ekonomi, politik dan sosial yang dianggap sebagai sebahagian daripada perjalanan ke arah masyarakat moden. Selain itu, teori pemodenan juga cuba menjelaskan perubahan dalam peringkat kehidupan baharu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri dua bandar atau tradisional kepada masyarakat bandar atau moden. Langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan isu dan masalah di negara Zimbabwe ialah pada peringkat pembangunan. Teori modernisasi mencadangkan bahawa perlu melalui peringkat tertentu dalam proses pembangunan. Zimbabwe boleh dikenal pasti dalam beberapa peringkat, bermula daripada era pra-kolonial sehingga pasca kemerdekaan pada tahun 1980-an. Pembangunan ekonomi, sosial dan politik menjadi tumpuan dalam memahami evolusi negara. Selain itu, pembandaran dan perindustrian. Pemodenan sering disertai dengan pembandaran dan perindustrian. Zimbabwe mengalami perubahan demografi yang ketara dengan penghijrahan penduduk dari dua bandar ke kawasan bandar. Dan usaha untuk membangunkan sektor perindustrian ialah sebagai sebahagian daripada usaha pemodenan. Yang terakhir ialah pendidikan dan teknologi. Pendidikan teknologi memainkan peranan penting dalam pembangunan sebuah negara. Penambahbaikan dalam sektor pendidikan dan teknologi merupakan elemen penting dalam teori pemodenan. Zimbabwe mungkin mengalami peningkatan kadar cerdik huruf, perkembangan dalam sistem pendidikan dan peningkatan akses kepada teknologi sebagai sebahagian daripada transformasi ke arah masyarakat moden. Kesimpulannya, Zimbabwe merupakan sebuah negara di Afrika yang termasuk dalam kategori negara dunia ketiga. Zimbabwe juga adalah negara yang menjalankan pemerintahan secara republik, iaitu negara yang diketuai oleh seorang residen. Terdapat beberapa isu dan masalah yang membabitkan ekonomi, sosial dan infrastruktur di negara Zimbabwe. Masalah yang berlaku dalam faktor ekonomi melibatkan isu hyperinflasi yang teruk dan perniagaan yang tidak dapat dijalankan di Zimbabwe. Seterusnya, isu dalam faktor sosial yang menyebabkan masalah penduduk Zimbabwe mendapatkan air yang bersih. Mereka juga mengalami krisis kelaparan yang semakin meningkat. Di samping itu juga, isu yang melibatkan faktor infrastruktur yang tidak begitu baik di Zimbabwe dan mereka juga mempunyai masalah sistem pengangkutan dan perhubungan yang teruk. Dalam kajian ini, pengkaji mencadangkan teori pembangunan mampan dan teori modernisasi bagi menyelesaikan isu dan masalah yang wujud dalam negara Zimbabwe. Dalam langkah ini, pengkaji hanya menggunakan 3 daripada 17 sasaran pembangunan mampan dan bagi langkah yang terdapat dalam teori modernisasi merangkumi peringkat pembangunan, pembandaran dan perindustrian dan pendidikan dan teknologi. Rumusan daripada kajian ini, pihak kerajaan negara Zimbabwe perlulah memainkan peranan bagi menstabilkan ekonomi dan membuat penambahbaikan dalam faktor sosial dan infrastruktur dalam negara tersebut.